Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Sabrina Baas dalam Berita Pagi Sabah, edisi Jumaat 19 Januari 2024. Kita mulakan dengan perkembangan banjir di Beluran. Setakat 8 malam tadi, jumlah penduduk yang berlindung di Pusat Pemindahan Sementara PPS, SMK Pamol kekal 30 orang daripada 16 keluarga. Berdasarkan infografik Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah, penduduk terdiri 13 lelaki dewasa, 6 wanita dewasa, 5 kanak-kanak lelaki dan 6 kanak-kanak perempuan. Sementara itu, PPS Rumah Pengerusi JPKK Kampung Kokos yang menempatkan 69 orang sebelum ini ditutup 2 petang semalam. Bekalan air di kawasan utara Kota Kinabalu, Pusat Bandaraya dan Daerah Tuaran dijangka bertambah baik menjelang ujung bulan ini. Ia susulan kerja pemasangan dan penyambungan paip di loji rawatan air Telibung 2, fasa 2 dijangka siap sepenuhnya dalam masa terdekat. Timbalan Ketua Menteri Dato' Insinyur Shah Helmi Yahya berkata, apabila siap kelak, tambahan isi padu air ke sistem agihan bekalan air sedia ada boleh mencapai 130 juta liter sehari. Kesannya akan turut dirasai oleh penduduk di daerah Putatan. Dato' Shah Helmi yang juga Menteri Kerja Raya menyatakan demikian dalam perkongsian di laman Facebooknya selepas lawatan tapak ke loji rawatan air Telibung 2 bagi meninjau status kerja pemasangan dan penyambungan paip di loji ini. Lawatan ini juga bagi melihat sendiri operasi rawatan air Telibung 2 fasa 2 yang telah siap pada awal Disember lepas. Menurut Dato' Shah Helmi, perbincangan tentang pilihan untuk jajaran paip seterusnya juga diadakan bagi mengoptima pengeluaran isi padu air terawat selaras dengan kapasiti reka bentuk loji-loji air di Telibung yang mampu mencecah sehingga 180 juta liter sehari. Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB Sabah mewujudkan 2 jawatankuasa baru bagi memastikan kelangsungan agenda memperkasa penduduk luar bandar. Jawatankuasa itu terdiri Jawatankuasa Pemandu Program Pembangunan dan Jawatankuasa Pemantauan Program Pembangunan yang masing-masing dipengerusikan Menteri KPLB Sabah Datuk Jahid Jahim dan Setiausaha Tetap KPLB Datuk Norlijah Danin. Perkara itu diumum Menteri Pembangunan Luar Bandar Negeri Datuk Jahid Jahim dalam Majlis Amanat Menteri tahun 2024 di Dewan KPLB. Katanya penubuhan jawatankuasa tersebut bagi memastikan program pembangunan dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien. Selain itu, Datuk Jahid berharap capaian data masa nyata dapat diakses dengan pantas dan mudah selari kemajuan teknologi dan revolusi industri 4.0. Katanya KPLB juga perlu memastikan penambahbaikan dari segi sistem, peraturan proses kerja dan penghasilan agar benar-benar memberi manfaat kepada rakyat. Sepanjang tahun lalu, kementerian ini telah mencatat beberapa pencapaian memberansangkan. Ini termasuk penyaluran 100% peruntukan kuota untuk pelaksanaan 1,500 unit Rumah Sabah Maju Jaya SMJ kepada semua pejabat pelaksana. Setakat 31 Disember 2023, 1,023 unit rumah telah siap dibina. Tahun ini Ministri akan meneruskan apa yang baru kita terokai. Selama ini telah bertambah satu, iaitu memberi kemudahan rumah bagi mereka yang termiskin. Terdahulu, Datuk Jahid menandatangani buku pelawat dan merasmikan konter khidmat pelanggan Bilik Mesyuarat Kulintangan Blok A serta Dewan Rafflesia. Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso Sabah mengambil inisiatif memperluaskan kemudahan rehabilitasi melalui kerjasama strategik dengan sebuah hospital pakar swasta. Memorandum persefahaman MOU antara Perkeso dan KPJ Sabah sudah ditandatangani. Pengarah Perkeso Sabah, Dr. Muhammad Ali Hindia berkata, melalui MOU itu pihaknya menyediakan platform dari segi rawatan neuro, robotik dan cybernetics. Kita menempatkan Cyberdyne kita yang merupakan satu alat yang boleh membantu memulihkan pekerja yang kehilangan upaya, bedridden misalnya, untuk kembali pulih. Dr. Muhammad Ali memberitahu RTM ketika ditemui selepas kunjungan hormat beliau terhadap pengarah penyiaran Sabah, Salma Hashim, di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi.
Kunjungan bertujuan merapatkan hubungan antara Perkesoh dan RTM khususnya dalam penyebaran maklumat yang tepat kepada rakyat, khususnya golongan pekerja. Dr. Muhammad Ali menambah beberapa inisiatif lain juga akan dilaksana tahun ini melibatkan dana kerjaya. Para graduan yang baru menamatkan pengajian, penganggur tegar, OKU dan juga banduan yang di Parut ini akan mendapat sokongan ataupun insentif penggajian, ya. Makna industri yang menggajikan mereka ini akan dapat insentif daripada pihak kerajaan sebanyak RM1,500 seorang untuk tempoh 6 bulan. Kongres Kesatuan Pekerja-Pekerja di dalam Perkhidmatan Awam QPEX mengambil inisiatif mengadakan lawatan solidariti ke Hospital Tuaran. Lawatan diketuai Presidennya, Datuk Dr. Adnan Mat. Demikian disuarakan Pengarah Jahins Jumain Abdul Ghani selepas Majlis Amanat Pengarah Jahins di Wisma Muiz. Katanya hala tuju Jahins sebagai institusi yang bertanggungjawab dengan agama Islam akan terus diperkasa sebagai panduan dalam menambah baik sistem penyampaian perkhidmatan kepada masyarakat. Pertama, kita perkasakan laman web. Yang kedua, kita telah perkasakan dari segi digital, dari segi keperluan-keperluan seharian. Antaranya mendigitalkan pengurusan masjid, kutipan kewangan masjid seharian dan mingguan dan bulanan sebagaimana saranan Yang Berhormat Datuk SKN. Begitu juga dengan isu-isu seperti persempadanan karya. Jumain turut menzahirkan rasa gembira kerana orang awam memanfaatkan sepenuhnya perkhidmatan dalam talian iAdu untuk membuat aduan berkaitan jenayah syariah termasuk pemalsuan sijil nikah. Sempena majlis ini, Jumain turut melancarkan Kelab Kebajikan, Sukan dan Rekreasi Jahins. Warga kerja Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins diajak agar terus bekerja keras dalam memastikan jabatan kekal relevan sesuai peredaran masa. Ini kerana tahun 2024 dan tahun-tahun akan datang merupakan tahun yang mencabar bagi jabatan berkenaan. Bercakap kepada pemberita, Datuk Dr. Adnan berkata, lawatan bertujuan memberi kata-kata semangat kepada petugas hospital yang terjejas akibat isu tular di media sosial mengaitkan kes kematian seorang pemuda dengan kecuaian pihak hospital bulan lalu. Datuk Dr. Adnan berpendapat kes seumpama tidak wajar dikongsikan di media sosial sehingga menjejaskan semangat petugas hospital. Beliau sebaliknya menyarankan agar pesakit memaklumkan gejala yang dihadapi dengan tepat untuk memudahkan pegawai perubatan memberikan rawatan awal yang sesuai berdasarkan gejala dialami. Ibu bapa dan guru disaran memberi galakan dan sokongan padu kepada anak-anak untuk menyertai aktiviti anjuran pihak sekolah terutama berkaitan akademik dan sukan. Galakan seumpama diyakini mampu memberi keyakinan kepada pelajar untuk mencuba bakat masing-masing. Ahli Parlimen Sepitang Datuk Mat Bali Musah berkata kerjasama antara ibu bapa dan guru tabika kemas wajar dijadikan contoh kerana mereka sama-sama berusaha meningkatkan pencapaian murid dalam bidang akademik dan sukan. Hari ini saya kena percaya kolaborasi terbaik di kalangan guru-guru, kemas dan keseluruhan ibu bapa memang cukup cantik dan tinggal kita untuk memperhalusi mana yang perlu dan kita harus mengharapkan supaya gabungan ini akan terus terjadi. Datuk Mat Bali memberitahu RTM selepas merasmikan Hari Apresiasi Kanak-Kanak Tabika Kemas Daerah Sepitang sesi 2023-2024 di Dewan Serbaguna Sepitang. Beliau berkata aktiviti kokurikulum merupakan pelengkap keberkesanan proses pembelajaran sekaligus melahirkan anak-anak yang seimbang dalam aspek sosial, emosi, fizikal, intelek dan rohani seawal usia kanak-kanak. Majlis apresiasi ini melibatkan 240 kanak-kanak dari 18 buah tabika kemas sekitar Parlimen Sepitang. Sambutan pada hari ini adalah amat menggalakkanlah di hari apresiasi di Parlimen Sepitang ya. So seperti kita tahu pada hari ini dia melibatkan lebih kurang 240 lebih kanak-kanak, juga 18 tabika. Sekian paparan Berita Pagi Sabah kali ini menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak dari sungai hingga ke segara Palestin pasti merdeka.